seterusnya kita akan berbicara tentang iaitu skam dalam pelaburan, dan antara yang boleh saya kongsikan di sini iaitu 3 tahun kebelakangan ini melibatkan hampir 45,000 kes berkaitan dengan skam. Dan setiap hari kalau kita boleh buat pecahan ya, iaitu setiap hari kes adalah dilaporkan 75 kes setiap hari yang akan dilaporkan. Jadi ini antara perkara yang cukup merisaukan kita semua. Perlunya untuk kita tahu siapakah antara ialah orang-orang yang boleh dipercayai ataupun tidak. Jangan sewenang-wenangnya memberikan duit anda kepada mereka yang kita tak tahu asal-usulnya. Mungkin mereka boleh claim daripada pihak polis, LHDN dan sebagainya. Tetapi perlu untuk kita melakukan tugas kita untuk menyiasat siapakah mereka. Betul tu Sofia. Sudah pastinya kita ingin mengetahui mengapa perkara ini secara berterusan terus berlaku kepada masyarakat Malaysia, khususnya dalam skam dalam pelaburan ini. Untuk kita memperincikan dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Puan Mahani Ibrahim yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif PNB Investment Berhad. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik Puan, kita sedia maklum kebelakangan ini peningkatan skam dalam pelaburan ini terus meningkat dan ramai mangsa yang terjebak dalam skam-skam yang ditawarkan dengan modus operandi yang sepastinya sangat licik pada ketika ini Puan. Betul. Jadi mungkin untuk permulaan ni Puan, kita boleh kongsikan kepada penonton apakah antara ciri-ciri skam dalam pelaburan ini Puan? Okey. Ciri-ciri skam dalam pelaburan biasanya mula-mula saya nak terangkan apakah itu pelaburan. Pelaburan adalah bila kita buat pelaburan di dalam satu syarikat, contohnya seperti dalam PNB Investment atau syarikat-syarikat yang serupa dengan PNB Investment. Kita mengharapkan satu pulangan dalam jangka masa yang tertentulah. Tetapi pelaburan ni ada risiko-risiko dia tersendiri. Tak semestinya pelaburan kita memberikan pulangan atau memberikan keuntungan. Dia risiko-risiko tu kalau kita buat pelaburan yang berkaitan dengan pasaran saham, dia akan ikut pergerakan pasaran saham juga. Tetapi biasanya ciri-ciri skam dalam pelaburan ni, bila dia menjanjikan pelaburan ni biasanya dia menjanjikan pulangan-pulangan memang garanti lah. Pulangan yang macam memberikan janji yang bulan bintang, yang manis. Contohnya kalau Sofia atau Munawar buat pelaburan sebanyak RM4,000 hari ini, dalam masa 4 jam boleh dapat pulangan RM20,000 atau lebih atau kurang. Itu adalah satu ciri-ciri bila kita dengar aja kita patut terus letak telefon atau jangan layan. Biasanya skam-skam ni adalah dibuat orang yang kita tak kenal. Kita bagi duit pada orang yang kita tak pernah jumpa pun. Jadi kebiasaannya macam itulah. Mangsa-mangsa ni dia kena skam dengan orang yang dia tak pernah jumpa. Dia dengar janji-janji manis, pulangan-pulangan yang dia rasa terpukau dengan pulangan yang banyak. So dia dengan rela hati bagi je duit dekat orang yang dia tak kenal. So itu adalah salah satu ciri lah skam yang berlaku. Dan antara mangsa yang terlibat bukan sahaja orang biasa tapi golongan profesional juga Puan kan. Dan ini antara perkara yang cukup membanggakan buat kita semua. Dan perlunya untuk kita mengenali scammer ini, taktik-taktik dia seperti yang Puan kongsikan, dan antara lain. Jadi bagaimana sebenarnya modus operandi yang digunakan oleh mereka selain daripada menaburkan janji-janji manis kepada kita tadi? Biasanya kalau scammers untuk pelaburan ni, dia akan kontak potential mangsa melalui WhatsApp ataupun kita ternampak di dalam advertisement dalam social media ataupun melalui SMS ke panggilan telefon. Kadang-kadang ada orang telefon kita cakap LHDN ke daripada balai polis and all that kan. Biasanya kalau benda-benda macam ni, orang yang tidak kita kenali, yang pertama saya nasihatkan buat kajian lebih lanjut. Kenali orang tu, berjumpa secara bersemuka supaya kita boleh tengok dia punya identification, dia punya license, betulkah orang tu diberi license. Sebab untuk pelaburan ni biasanya konsultan perlu memiliki license tertentu. Jadi kita jangan percaya sembarangan. Kalau orang tu tak boleh kita jumpa dengan orang tu, nasihat saya
saya jangan. Banyak lagi pelaburan lain yang kita boleh buat. Jangan kita terkejarkan janji-janji pulangan yang tinggi. Akhirnya duit kita habis lebur macam tu aja. Betul. Itu perkara yang kita tidak ingini daripada terus berlaku, Puan. Jadi, Puan, bagi individu yang menjadi mangsa penipuan dalam skam dalam pelaburan ini, apa tindakan yang perlu mereka lakukan sepantasnya, Puan? Okey. Sebaik saja kita sedar kita telah menjadi mangsa scammers. Perkara yang pertama yang kita perlu buat pada saya adalah buat laporan kepada pihak polis. Pihak polis PDRM bersama dengan syarikat-syarikat seperti PNB Investment dan juga media-media seperti RTM sentiasa bekerjasama untuk membagi kesedaran kepada masyarakat di luar sana tentang bahayanya skim-skim scammers ni. Jadi buat laporan polis, tapi kita kena faham bila kita buat laporan polis tak semestinya esok kita terus dapat balik duit kita yang dah ditipu. Pihak polis memerlukan masa untuk buat siasatan dan kadang-kadang pun ada juga risiko-risiko duit tu tak akan dapat balik. Tetapi saya rasa yang lebih penting adalah bila kita buat laporan polis, polis akan dapat information dan benda-benda ni akan menolong kita untuk memberi kesedaran. Tanggungjawab kita untuk memberi kesedaran kepada masyarakat di luar sana supaya orang ramai tidak akan menjadi ataupun risiko untuk orang lain untuk menjadi mangsa scam tu lebih rendah lah. Betul. Ya. Baik, dan juga mungkin ada sedikitlah nasihat kepada pelabur ataupun bakal pelabur di luar sana sebab dimaklumkan juga iaitu mereka juga pernah menggunakan nama PNB juga sebagai pelabur dan akhirnya menipu. Mereka merupakan scammer bukanlah daripada PNB sendiri. Jadi perlunya untuk kita mengambil tahu okey kalau kita nak melabur dengan PNB, okey tahu detail-detailnya, Puan. Betul. Okey, betul Sofia. Sebenarnya di PNB Investment kita ada 19 dana unit amanah semuanya. Dalam beberapa tahun yang lepas PNB dana-dana unit amanah PNB Investment memberikan pulangan yang agak memberansangkan. Jadi ini telah encourage para scammers untuk menggunakan nama PNB Investment. Ramai orang yang dah tertipu. Jadi macam mana pelabur nak tahu adakah itu betul konsultan dari PNB Investment ataupun scammers? Berbalik kepada apa yang saya cakap tadi, seboleh-bolehnya berjumpa secara semuka. Konsultan PNB Investment semuanya mempunyai lesen yang sah. Jadi perlu tanya lesen. And then kalau boleh call saja mana-mana pejabat kita ataupun mana-mana syarikat yang menawarkan pelaburan tu. Boleh telefon diorang untuk tanya kesahihan. At least tanya nama, betulkah orang ni mewakili syarikat tersebut. Lagi sekali, jangan termakan dengan janji-janji manis. Memang bila kita dengar dapat pulangan yang banyak, kita terpukau. Dan kita terus macam, wow, ini peluang yang bagus, kita tak boleh lepas. Tapi pada saya berhati-hati buat kajian yang menyeluruh. Bila kita dah habis duit tu, kita tak akan dapat balik atau bukan senang kita nak dapat balik. Nak dapat duit bukan senang, tapi nak habis duit untuk scammers ni memang senang sangat. Sekelip mata je. Sekelip mata. Jadi memang kita kena sentiasa berhati-hati. Ianya bermula daripada kita. Banyak program-program dekat sana macam apa yang kita buat sekarang. Kita boleh tengok dekat YouTube, dekat TV setiap hari, daripada PDRM sendiri peringatan-peringatan semua tu. Kalau kita dengar 2-3 kali program-program yang macam ni, kita dah boleh identify yang mana sebenarnya ala-ala scam, yang mana sebenarnya adalah genuine. Itulah nasihat saya, berhati-hati, buat kajian yang menyeluruh, jangan termakan dengan janji-janji bulan bintang. Berhati-hatilah, make sure orang yang approach kita tu adalah orang yang legitimate. Jumpa face to face, so that ada apa-apa kita boleh kita boleh buat tindakan yang lanjut lah selepas tu. Apa yang diberi penekanan oleh Puan tadi adalah untuk kita terus membuat kajian yang menyeluruh. Jangan sampai kita berputih mata disebabkan oleh skam dalam pelaburan ini. Okey Puan, dalam kita menilai situasi semasa ini, ialah dalam zaman digitalisasi ini, Puan, bagaimana pandangan Puan sendiri terhadap cabaran dan juga kekangan untuk kita menjejaki individu-individu yang melaksanakan penipuan dalam pelaburan ini? Ialah kita sedia maklum ada penipuan dalam pelaburan ataupun skamer ini yang berpengkalan di luar negara, Puan. Jadi apa cabaran sebenarnya? Betul. Saya rasa cabaran yang paling besar adalah daripada sindiket-sindiket dan kebanyakan daripada scammers ni adalah daripada sindiket. Ada yang sebilangan kecil adalah individu. Yang sindiket ni memang susah untuk dikesan. Mereka sangat licik. Mereka seolah-olah always one step ahead of us. Apa yang kita buat,
contohnya hari ni kita bagi tahu kita punya stakeholders, kita punya investors, kita punya rakan kongsi niaga kita berpindah office esok dah keluar dia punya iklan dengan alamat office baru kita semua. They are very very sophisticated dan sangat licik. Sebab tu saya cakap kalau di talian jangan percaya 100%. Apa yang kita nampak di talian, verify, telefon balik. Kalau boleh berjumpa face to face, pergi melawat syarikat dia dulu sebelum kita bersusah payah dulu tak apa, supaya kita make sure pelaburan yang kita buat tu kita ambil risiko kita sendiri. Jangan kita ditipu, berputih mata macam ni cakap sebab kita percaya sangat dengan apa yang orang cakap. Saya tak boleh tekankan, memang sangat-sangat penting untuk kita buat due diligence buat kajian, make sure kita jumpa dengan siapa yang nak ambil duit kita tu, kenal, jangan dengar dia cakap ini adalah fully Islamic, garanti dapat pulangan, kita pun termakan. Jangan. Betul. Dan Puan, yalah kalau kita lihatkan di Kaca TV, di media sosial, banyak sebenarnya kesedaran yang telah pun kita kongsikan kepada masyarakat, tapi jumlah ini semakin lama semakin meningkat, dan ini merupakan satu, yalah diorang scammer ni yang mereka dapat lihat adalah okey, peluang semakin besar. Maksudnya di sini adalah tanggungjawab kita bersama, tanggungjawab kita semua untuk kita mengambil tahu tentang perkara ini. Jangan mengambil mudah. Ialah kita biasa dengar orang menjadi mangsa dan akhirnya kita pula menjadi mangsa kan. Jadi kita tak nak perkara itu berlaku. Dan pandangan Puan lah kepada masyarakat luar sana supaya kita semua perlu untuk mengambil tahu, mengambil berat tentang keadaan diri kita, keluarga kita, sekeliling kita, supaya kita tidak menjadi mangsa dan akhirnya kita juga menutup peluang kepada scammer-scammer ini mencari duit seperti ini. Kita lebih menyusahkan orang lah. Menutup tu saya rasa mungkin dalam satu jangka masa yang panjang. Tapi kalau kita terus menyusahkan diorang, kurangkan risiko, betul. Macam Sofia cakap, memang banyak program-program kesedaran macam ni. Dekat PNB Investment juga kita adakan satu program percuma yang kita panggil #ArifLabor. Kita bagi kesedaran tentang perancangan keuangan, bagi kesedaran tentang program-program yang macam ni. Kita ada buat webinar bersama dengan pihak PDRM untuk buat kesedaran. Saya rasa masalah scam ni adalah salah satu daripada topik yang kita ambil berat di PNB Investment, dan kita sentiasa adakan program-program kesedaran macam ni. Tapi betul lah, setiap hari lebih ramai orang yang menjadi mangsa. Sebab scammers ni makin licik. Dia tak boleh guna nama PNB Investment, dia guna nama PDRM. Tak boleh guna nama PDRM, dia guna nama LHDN. So pada saya, kalau terima panggilan mengatakan dia adalah LHDN, letak telefon, terus pergi ke office LHDN untuk kita verify. Kalau kita dapat telefon mengatakan dia daripada balai polis, letak telefon, terus pergi ke balai polis. Sekarang ni information semua boleh diakses di mana-mana balai, di mana-mana pejabat. So kita jangan jadi mangsa, kita kena bertindak lebih bijak lah. Scammers memang bijak dan licik, kita kena jaga diri sendiri. Jaga diri sendiri, pertingkatkan ilmu pengetahuan kita berkenaan modus operandi yang sering kali diguna pakai oleh scammer-scammer, khususnya dalam pelaburan ini. Satu perkongsian yang cukup menarik dan juga berinformasi kepada kita semua. Apa yang penting adalah jangan mudah terpedaya dengan janji manis bulan bintang. Jangan mudah percaya dengan janji manis bulan bintang. Jangan cepat takut bila orang kata kita ada kes di balai polis atau LHDN. Jangan cepat takut. Pergi kepada the source sendiri and check. Saya setuju Puan. Sebab kita selalu panik kan bila dapat panggilan, okey terus panik kan. Jangan panik. Relax dulu. Kalau anda rasa anda memang tak ada melakukan kesalahan, jadi tak perlu takut. Terus ke balai polis dan sebagainya untuk mendapatkan kepastian berkenaan dengan perkara tersebut. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Puan Mahani Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif PNB Investment Berhad. Terima kasih banyak Puan. Sama-sama. Baik.